Salam sejahtera dan salam serakku sayang bersama saya Janet Bennett. Tumpuan berita, pembinaan Jalan Gedong Samalatong akan ditambah lagi sejauh 58 km bagi meningkatkan kesalinghubungan penduduk rumah panjang di kawasan sekitar itu. Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari Tun Dato' Abang Openg berkata, pelaksanaan projek itu sudah bermula dan akan diperluaskan untuk menghubungkan kawasan Gedong dengan lebih baik. Hari ini berjumpa dengan masyarakat Islam di Gedong dan kita telah menyerahkan lembu korban kita kepada masyarakat di seluruh Gedong dan sambil itu saya berbincang tadi dengan YB dan juga pemancar di mana sekarang ini kita membinakan jalan daripada Gedong ke Samalatong dan tadi saya tambah lagi iaitu spur road, jalan yang menghubung jalan Samalatong, Gedong Samalatong ke kawasan Kampung Kepayang dan Batu Pengasah. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas mengagihkan sumbangan lembu dan daging korban kepada masyarakat di Masjid Al-Qatar, Gedong di sini pada Jumaat. Dalam pada itu, ketika ditanya berkenaan lawatan beliau ke New Zealand baru-baru ini, Premier Sarawak berkata masyarakat Islam di negara tersebut dijaga dengan baik dari segi pendidikan dan kebajikan. Ia adalah macam kita. Kita kerjaan kita membantu uniform. Di sana kerjaan itu membantu orang Islam. Jadi saya nampak ada common platform di antara masyarakat Islam di New Zealand dengan kita. Terdahulu, Dato' Petinggi Tan Sri Abang Zahari hadir bagi menyempurnakan majlis penyerahan lembu dan daging korban bagi kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Gedong di Masjid Al-Qatar, Gedong di sini pada Jumaat. Sebanyak 23 ekor lembu telah disumbangkan kepada surau dan kampung yang diadakan di pekarangan masjid itu. Agihan daging lembu tersebut meliputi 14 ekor lembu disumbangkan kepada penduduk di kawasan Gedong, manakala 9 ekor lagi akan disumbangkan kepada penduduk di luar Gedong. Premier Sarawak yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Gedong telah menyumbang sebanyak 17 ekor lembu menerusi Lembaga Amanah Kebajikan Islam Lakis bahagian Semerahan dan Lembaga Amanah Kebajikan Islam Gedong Laki. Manakala 6 ekor lembu sumbangan daripada ahli Parlimen Batang Sadong Rodiah Sapi. Majlis penyerahan daging korban itu merupakan komitmen daripada Kerajaan Sarawak dalam membantu mengurangkan beban kumpulan sasar untuk menyambut Hari Raya Aidiladha. Hadir sama Setiausaha Kerajaan Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Mazuki, Ahli Parlimen Batang Sadong Rodiah Sapi, Wakil Khas kepada Adun Gedong Dato' Muhammad Norodin Majais, Pemangku Residen Bahagian Semerahan Muhammad Irwan Bahari Bujang dan Pegawai Daerah Gedong Abdul Khalif Manap. Laporan seterusnya, Sarawak International Sport Forum and Workshop 2023 SISFO 2023 diharap mampu menjadi platform buat pemain industri sukan untuk membincangkan idea pembangunan sukan terutamanya bagi masa hadapan. Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kuhian berkata, forum itu juga menjadi peluang buat peserta mendapat pengetahuan baru dan memperluaskan rangkaian hubungan dalam bidang sukan. The event also serves as a hub where sport industry participants can gather to discuss and cooperate on ideas that will shape the future of the sport. It offers a unique opportunity for participants to gain new insight, forge a new relationship, and contribute to the development of the sport industry. Beliau berkata demikian dalam teks ucapan yang dibacakan oleh Datuk Bandar Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS Datuk Wee Hong Seng semasa sambutan makan malam bersama penceramah dan legenda badminton Sarawak International Sport Forum and Workshop 2023 SISFO 2023 di Kuching pada Jumaat. Katanya beliau percaya bahawa jika usaha dan bakat digabung dalam forum itu mampu dibawa dalam kehidupan seharian, ia membawa potensi besar dalam mengubah pembangunan sukan di Sarawak. I believe that if we combine our effort and talents here in this forum and workshop, that we'll be able to bring back information to our daily works and our home. With this interaction, we will actually have the potential to contribute real
and positive changes to Sarawak sport. Of course. Seterusnya, pengagihan daging korban tidak harus dipolitikan kerana ia bertujuan untuk diberikan kepada golongan asnaf termasuk ibu tunggal. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah menegaskan sedekah daging korban adalah amalan Islam yang melibatkan pemberian daging kepada mereka yang kurang bernasib baik dan tidak berkemampuan. Justru katanya isu sebagai pengundi tidak harus dijadikan alasan bahawa semua pihak perlu menerima agihan daging korban kerana penerima daging korban telah dikenal pasti oleh ketua masyarakat di setiap kampung. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan majlis pengagihan daging korban di pekarangan Pejabat Daerah Asajaya pada Jumaat. Dalam masa sama, Datuk Seri Abdul Karim yang juga Adun Asajaya mahu pihak yang bertanggungjawab mengagihkan daging korban untuk memastikan ia diterima golongan sasar. Dalam majlis itu, seramai 80 asnaf daripada sekitar Asajaya menerima agihan daging korban. Tahun ini sebanyak 20 ekor lembu dikorbankan bagi kawasan Asajaya dengan jumlah keseluruhan asnaf yang menerima agihan adalah seramai 524 orang. Ke perkembangan berikut, Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi menggesa petugas badal haji untuk menghindari dari terlibat dalam operasi penipuan haji seperti yang berlaku baru-baru ini. Beliau juga Adun Pantai Damai menegaskan bahawa tindakan penipuan seumpamanya tidak akan memberi manfaat kepada mana-mana pihak. Menurutnya, pelaksanaan ibadah haji adalah sangat penting bagi umat Islam dan penipuan dalam konteks ini telah merosakkan nilai-nilai keagamaan serta moral yang dijunjung tinggi. Saya ingin pesan kepada umat Islam terutama mereka yang menjalankan tugas-tugas untuk hantar jemaah haji kita agar dapat menjalankan tugas dengan berhikmat dan mengelakkan daripada berlaku sebarang sebagai scam pada haji pada hari ini kerana ia tidak mendatangkan kebaikan pada pihak malahan mendatangkan kerugian mendatangkan keresahan kepada mereka yang terlibat kerana mereka bangsa itu begitu tinggi untuk menunaikan ibadah Muslim terima ini, namun bukan disebabkan oleh aktiviti skema ini maka mereka tidak dapat menunaikan asal mereka. Jadi kita disayangkan semoga pada masa sekarang datang kejadian sebegini tidak berlaku ke masa di Malaysia. Beliau berkata demikian semasa ditemui media selepas menyempurnakan Majlis Ibadah Korban Aidiladha anjuran PBB Cawangan N4 Pantai Damai di Kampung Bintawak Tengah pada Jumaat. Manakala di Simunjan, Jabatan Pengairan dan Saliran DID bahagian Semarahan telah menganjurkan majlis penyerahan 3 projek transformasi luar bandar RTP kepada kontraktor-kontraktor terpilih di Kampung Tanjung Harapan, Kampung Sabun dan Kampung Kelekar di sini pada Jumaat. Majlis tersebut telah disempurnakan oleh Ahli Parlimen Batang Sadong Rodiah Serpii bersama ketua-ketua kampung yang terlibat. Dalam majlis tersebut, 2 projek di bawah peruntukan RTP Ahli Parlimen Batang Sadong tahun 2023 telah diberikan kepada kontraktor-kontraktor. Projek pertama adalah pembinaan jambatan baru di Kampung Tanjung Harapan bernilai RM100,000 yang akan dilaksanakan oleh kontraktor Bijak Synergy. Projek kedua pula adalah pembinaan jeti dan jambatan baru di Kampung Sabun dengan nilai projek sebanyak RM80,000 yang diberikan kepada kontraktor Hetza Enterprise. Kedua-dua projek ini dijangka siap pada 21 Oktober 2023. Selain itu, satu projek lain di bawah peruntukan RTP Adun Simunjan tahun 2023 juga telah diberikan kepada kontraktor Top One Trading. Projek tersebut melibatkan pembinaan parit konkrit baru di Kampung Kelkar dengan nilai projek sebanyak RM100,000 dan dijangka siap pada 19 Oktober 2023. Terdahulu sebelum majlis penyerahan, Rodiah telah diberi taklimat oleh pihak DID mengenai projek-projek tersebut. Semasa berucap, beliau berharap agar kontraktor-kontraktor yang dipilih dapat melaksanakan kesemua projek berkenaan mengikut jadual yang telah ditetapkan demi memberi manfaat kepada penduduk kampung. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial KAS masuk portal kas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin UKAS, saksikan majlis penyerahan lembu dan daging korban di beberapa lokasi di Sarawak. #Menyebut Fakta, salam UKAS.